Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya lagi Cikgu Peja. Jadi hari ini Cikgu Peja nak berkongsi bersama-sama kepada semua guru-guru, saya yakin yang nak buat satu soalan dalam Google Form tapi nak cara mudah. Kita dah ada soalan daripada Word, nak tukar convert terus ke dalam Google Form dengan cara yang sangat-sangat mudah. Okey, jom kita tengok. Okey, dekat sini kita ada contoh satu Google Form lah. Okey, apa yang kita ada? Okey, sebenarnya mungkin cikgu-cikgu biasa dah buat soalan kalau dalam dekat kelas kita dah ada dah soalan dalam bentuk Word. Macam ni. Ujian selaras contohlah. Okey. Ini yang cikgu ada. Okey, apa yang sekarang yang cikgu kena buat untuk menukarkan ini soalan yang bentuk macam ni. Saya ada beberapa contoh. Ini soalan dalam biasa yang kita ada ABCD. Kemudian yang ni soalan yang melibatkan matematik, nombor. Okey, yang ini melibatkan pecahan dan yang ini yang melibatkan bahasa Arab. Okey, jadi apa yang kita kena buat? Okey, kita kena tukar dulu bentuk soalan ini kepada bentuk yang soalan nombor 2 ni. Okey, kita tak boleh ada yang bentuk melintang macam ni. Okey, jadi kita select saja, kita jadikan dia bentuk menegak macam tu. So saya buang dia punya kolom, jadi one kolom saja. Okey, so dia mesti macam ni. Satu, lepas tu ada ABCD. Kemudian dia tak boleh ada nombor soalan. So nombor soalan ni kena buang. Okey, buanglah nombor soalan tu. Okey, so saya pun buang nombor soalan. Okey, so nombor soalan yang kedua tadi saya buang. Okey, sama juga yang ketiga ni pun saya buang. Tapi jawapan tu biar ABCD. Okey, ni ada ABCD. Kemudian yang ni pun buang nombor soalan. Kemudian yang ni pun kena buang nombor soalan. Oops. Okey. Yang ni bahasa Arab dia pelik sikit. Kejap. Kita kena cari. Mana nak buang? Okey, yang ni. Okey, so saya dah buang nombor soalan. Okey, untuk pecahan tak boleh dia macam ni. Dia tak boleh pakai yang equation. So kena pakai convert yang manual, iaitu kena buang macam ni, kena tulis 1/2 macam ni. Dia tak boleh bentuk EQN tu. Yang insert equation tu tak boleh. Okey, kalau yang macam ni mungkin kita boleh bagi 2/4 ataupun 2/3. Terpulang lah. So pecahan mesti macam ni. Perpuluhan macam ni. Kalau simbol matematik pi tu boleh masuk lah, tak ada masalah. Okey, so tak ada masalah yang tu. Okey, kemudian yang bentuk yang ni, okey, kalau bahasa Arab kita pakai alif bata sa kan. Alif bata sa, tapi tak boleh lah, kita kena letakkan dia kena ada kita kena ada ABCD juga. Okey, kita kena letak insert, kemudian kita letak number dekat sini kan. Ada number. Sinilah kita letak ABCD. Okey, ini untuk jawapan dia. Yang ni soalan dia, yang ni jawapan dia. So insyaAllah dia akan masuk dalam Google Form tu nanti dengan cantik. Okey, so kepala soalan ni pun kena buang. Tinggalkan soalan sahaja. Okey, tinggalkan soalan sahaja. Okey, so selepas siap yang ni, okey, kita save je. Save. Okey, saya pun save. Okey, so saya dah save. Bila saya save, inilah dia saya punya yang word tadi yang dah siap save, dah edit, yang dah standby untuk dibuat. Okey, jadi kita pun buka lah kita punya form. Okey, macam mana nak buka form? Okey, kalau kita ada Google, okey, kalau Google nak buat form daripada kosong, so kita login dulu. Lepas login kita tengok ni waffle ni kat atas ni, T9 ni. Okey, Google Apps. Okey, klik sahaja dekat situ. Kemudian kita klik terus dekat Drive ya. Kita buka dekat Drive Okey, kita buka dekat Drive. Ini untuk memudahkan cikgu menyusun. Okey. So, kita buka dekat Drive. Lepas kita sampai dekat Drive, kita buatlah satu folder baru. Okey, buat satu folder baru untuk memudahkan cikgu nak buat penyusunan lah untuk soalan tu nanti. Okey, so saya pun letak folder ujian. Okey, so saya pun create. Okey, saya dah buat folder ujian. Jadi saya buka folder ujian. Okey, jadi saya akan masukkan soalan yang telah saya buat tadi. Soalan yang saya telah buat tadi ke dalam folder ujian ni. Okey, so dekat drive tadi saya akan masukkan soalan tu tadi. Okey, saya kecilkan ni. Okey, saya akan drag and drop sahaja.
Okey, kecilkan. Kemudian saya akan drag drop. Okey, tarik saja masuk ke dalam ni. Okey. So, dia akan masuk terus ke dalam folder ujian. Okey, masuk ke dalam ni. Okey, dia uploading. Okey, dia pun masuk. Okey, so dah ada Word dalam ni. Okey, so lepas dia dah Word dalam ni, kita kena tukar dia kepada Google Doc dulu. Kalau di dalam Word saja, dia tak boleh nak buat lah nanti. Okey, so kita pun buka. Kemudian dah buka. Okey, kemudian kita akan save dia sebagai Google Doc. Okey, nak save Google Doc, tekan file. Okey, kemudian pergi save as Google Doc. Okey, klik save as Google Doc. Okey, dah siap save as Google Doc. Okey, just kita pangkah saja, tutup saja. Okey, dua-dua tutup. Yang tinggal hanya kita punya drive ni tadi. Okey. Okey, so dalam ni dah ada dah. Satu Google Doc, satu Word dokumen. Okey, jadi Word dokumen ni boleh buang lah. Kalau kita tak nak, kita boleh buang, remove saja. Kalau tak nak remove pun boleh, tak ada masalah. Okey, so kita remove saja, move to trash. Okey, so buang. Okey, so beza tadi nampak yang ni Google Google Doc. Tadi Word tadi huruf W. Yang Google Doc dia akan baris-baris macam ni. Okey, so sekarang baru kita nak buat kita punya ujian tadi. Okey, so kita klik kat new, buka form. Saya buat form tu dalam folder tu tadi. So sebab tu saya buat folder. So saya pun namakanlah ujian tersebut. Okey, contoh penilaian bla bla bla. Okey, penilaian. Okey, so saya namakan dia sebagai penilaian. Klik saja dia akan keluar penilaian terus. Okey, so biasalah kita akan minta nama dulu kan. Nama. Okey, so saya bila nama, okey, multiple choice, kemudian required. Okey, klik kat required. Lepas tu kita tambah satu lagi soalan. Okey, contoh kelas. Okey. Yang ni biasalah kita. Okey, 5A, 5B. Okey, ini dah kelas. Okey, selepas kita buat kelas, okey, so kita pun nak letak soalan-soalan daripada Google Doc. Okey, so saya buat section baru. Okey, section baru ni, inilah soalan-soalannya. Okey, ni untuk soalan. Okey, jadi bila kita nak buat soalan, takkan kita nak copy paste, susah kenyah. Jadi kita akan install dulu satu add-ons. Okey, klik dekat traffic light kat atas ni. Okey, ada traffic light dekat atas ni. Okey. Okey, so dia akan keluar macam ni. Kita klik dekat add-on. Okey, ni bawah ni ada add-on. Okey, so kita dah klik add-on. Buka saja Google Workspace Marketplace ni. Okey, terus cari Form Builder. Okey, so kita klik saja Form Builder. Okey, cari. So pilih yang ada gambar ada feather ni, ada bulu ni. Yang ada bulu ni. So klik saja yang ni. Okey, so kita install. Kita kena bagi permission lah. So install. Okay, so tekan allow. Okay, so dah siap. Dia dah install. Okay, bila dah install, kita boleh pangkar lah. Okay, so sudah pangkar. Okay, kita biarkan dia saja macam tu. Kemudian kita pergi dekat gambar puzzle ni. Okay, gambar puzzle ni. So ini adalah add-on. Okay, klik dekat gambar puzzle ni. Pergi terus cari dekat Form Builder. Macam saya ni banyak lah. Mungkin cikgu guna 2, 3 ataupun kalau banyak sama macam saya ni. So cari dekat Form Builder. Okay, klik Form Builder. Okay, klik dekat start. Okay, dekat pop-up yang dah keluar ni. Okay, kita klik dekat Google Doc. Sebab kita buat Google Doc tadi kan. Dia akan suruh kita pilih file dalam kita punya drive. Okay, so mana dia file saya? Okay, file saya ada di sini, iaitu Gform Builder. Yang ni yang terbaru lah tadi. So saya akan select kat sini. Kalau ada banyak, cikgu carilah. Macam saya ada yang ni satu saja. Jadi select. Dia akan keluar yang macam ni lah. Okay, saya pindah dulu ke kiri. Okay, so bila saya klik tadi Google Doc tadi, kita dah pilih. Okay, dia akan keluar macam ni kat bawah ni. Okay, saya scroll ke bawah. Okay, kita scroll ke bawah, dia akan keluar yang ni. Dah siap.
Okey, semua ni ada. Okey, dekat sini kita dah pilih multiple choice lah. So kalau cikgu tak nak multiple choice, cikgu nak drop down, cikgu boleh klik drop down lah. Kalau tak nak, boleh buat check export ataupun yang lain-lain lah. Macam saya buat multiple choice. Okey, so dekat sini kita klik saja multiple choice. So sini semua gambar multiple choice. Ni gambar bulat bulat ni. Kalau bukan multiple choice, contoh checkbox, ada dua jawapan yang betul, dia akan keluar gambar tanda right tu. So dia berbeza lain lah. So yang macam ni semuanya multiple choice. Okey, kemudian yang ini action, kita nak import yang ni saja, satu soalan saja. Kalau kita nak import semua, kita akan klik semua sekali lah. Kita boleh select mana soalan yang kita nak. Okey, contoh saya nak semua lah. Saya tak nak yang lain-lain. Okey, kemudian yang ni pula kita nak set up satu-satu. Okey, saya tak sarankan set up dekat sini. Saya tak sarankan set up dekat sini, nanti pening nanti kan. Okey, lebih baik kita set up dekat setelah kita import nanti. Okey, jadi kita import selection. Okey, so kita klik saja import selected. Okey, dah siap. Okey, bila dah siap, cikgu tangan klik sekali lagi import selected. Okey, kita dah nak tengok kat bawah tu. Dah keluar terus. Nampak kan? Tadi soalan-soalan kita. So yang ni kita boleh pangkal saja. Dah siap. Dah siap tu kita boleh pangkal je yang bawah tu. So dah siap lah, kita punya soalan dah siap import. Okey, so pecahan pun jadi elok. Okey, pi pun ada. Yang bahasa Arab pun ada dah, alif batas. So ada dah jawapan-jawapannya. Okey, yang bahasa Arab boleh, yang bahasa Melayu pun boleh, yang matematik pun boleh, tak ada masalah. Okey, cuma okey, cikgu kena ingat yang ni adalah kosong lagi. So dia tak ada required apa semua lagi. So kita kena klik lah dekat required kan. Kita kena jadikan dia wajib jawab lah, pelajar wajib jawab supaya dia tak miss soalan. Kemudian kita juga kena set up dia punya supaya soalan ni supaya jadi quiz lah. Sebab kita nak jadikan dia quiz kan. Kita klik dekat setting, nak set up dia, kita klik dekat setting. Okey, kita boleh sama ada kita nak collect email ataupun tak nak, terpulang. Nak limit kepada satu respon saja pun itu terpulang. Kalau nak satu edidik saja, kalau macam saya pakai yang edidik kan. Kalau tak nak untuk semua orang boleh access, kita just uncheck saja yang ni. Kalau kita nak tengok email dia apa, kita boleh klik collect email. Kalau cikgu nak bagi ujian kepada pelajar, saya sarankan gunalah MOEDL punya. Okey, so kalau pakai MOEDL punya, kita boleh restricted kepada MOEDL sahaja. So maksudnya semua student saja yang boleh masuk. Okey, so yang ni untuk general setting. Kemudian presentation, dekat ujung presentation, contoh tahniah kerana telah menjawab ya. Telah menjawab. Okey, yang ni akan keluar dekat dekat akhir selepas budak submit link, submit soalan tu. Okey, yang ni kita uncheck saja supaya budak tak jawab dua kali lah. Okey, yang ni terpulang pada cikgu lah. Kalau nak shuffle pun boleh, tak nak shuffle pun boleh. Yang progress bar ni, pelajar yang menjawab soalan tu dia boleh nampak dia punya progress bar kalau nak bagi tunjuk berapa banyak yang dia perlu jawab lagi. Okey, kalau tak nak, tak perlu saja. Okey, yang penting untuk jadikan dia quiz, kena klik dekat quizzes. Okey, kemudian kena klik make this as a quiz. Okey, so yang ni bawah dia punya option, kita nak keluarkan grade dia punya markah nanti. Nak bagi selepas habis budak submit ataupun tak, ataupun kita akan bagi dia punya manually. Kalau nak bagi manually, kena on email collection lah. Okey, ni terpulang pada cikgu. Yang ni kalau kita nak bagi, lepas dia orang hantar tu, dia orang boleh nampak tak soalan dia orang yang salah ataupun dia orang tertinggal. Ni yang miss, yang salah. Okey, yang ni yang jawapan yang betul. Nak bagi nampak jawapan yang betul. Yang ni nampakkan markah dia, markah keseluruhan yang dia dapat. Okey, so kalau tak nak, just uncheck saja. Kalau nak, just check saja mana yang cikgu nak. Contoh saya bagi nampak point value saja. So saya pun tekan save. Okey, so selepas kita tekan save, barulah kita boleh letak dia punya jawapan dia yang betulnya. Siapa dan di manakah? So jawapan dia saya pilih Ali. So macam mana nak pilih tadi? Okey, sekali lagi. Macam mana nak pilih? Okey, kita klik dekat pilih jawapan. Kita klik dekat answer key.
Okey, so kita klik contoh Ali. Ni Ali. Berapa poin nak bagi? Kita kena bagilah 1 poin ataupun 2 poin atau 3 poin. Kita tak boleh bagi perpuluhan lah. Kita kena boleh bagi hanya nombor integer saja. Sama ada 1, 2, 3, 4, 5, 30, 60 pun boleh, tak ada masalah. Okey, so kita dah bagi. Kalau nak letak feedback pun boleh letak feedback. Feedback ni maksudnya setiap kali dijawab, klik je. Okey, tahniah. Okey, kalau nak letak. Kalau tak nak, tak payah. So, tekan done saja. Okey, so buatlah untuk kesemuanya. Okey, dah siap tu macam biasalah kita akan hantar. So nak hantar soalan macam mana? Kita klik dekat send. Okey, kita pergi dekat link. Kita boleh shorten link. Okey, kemudian kita copy and then kita boleh bagi dekat pelajar. Okey, so itu sahaja tutorial saya pada hari ini. Okey, semoga ianya memberi manfaat kepada cikgu-cikgu. So untuk next video saya akan bagi tips untuk buat ujian kan. Dia ada masa. Jadi next video saya akan bagi buat macam mana kita nak letak pelajar hanya boleh menjawab form itu dalam masa yang ditetapkan saja. Okey, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.